Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 18 Oktober 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB sentiasa berkhidmat kepada rakyat setiap masa tanpa perlu menunggu pilihan raya. Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap pengurusi konvensyen khas Parti PBB Zon Utara, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini dapat dilihat pada setiap pemimpin PBB dan kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS yang sentiasa bekerja untuk rakyat setiap masa dan waktu. Bagi kita bersyukur bahawa kita mempunyai disiplin dan kita benar-benar bekerja demi untuk kepentingan rakyat. Dan kita bekerja bukan masa pilihan raya saja, setiap masa, setiap. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penghargaan Ahli Jawatan Kuasa Konvensyen Khas Parti PBB Zon Utara di Miri. Dato' Amar Awang Tengah turut mengingatkan setiap ahli-ahli PBB untuk tidak terikut-ikut dengan politik semasa yang berlaku di Semenanjung Malaysia, khususnya dalam perebutan jawatan Perdana Menteri. Bukan kita seperti yang berlaku di Semenanjung itu. Tidak ada lain saja. Telah kabur. Tak habis-habis. Ada yang mau jadi Perdana Menteri. Semuanya untuk kepentingan jawatan. Tidak memikirkan kepentingan negara. Berita seterusnya. Sarawak merupakan negeri pertama di Malaysia yang melaksanakan Protokol Nagoya berkaitan akses dan perkongsian faedah ABS. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dato' Amar Michael Manyinjawong berkata, Protokol Nagoya itu memastikan perkongsian faedah secara adil dan saksama sekiranya pengetahuan tradisional etnik komuniti digunakan. Menurutnya, perjanjian perkongsian faedah projek Adinosara merangkumi 3 aspek yang antaranya memangkin Sarawak terus berada di barisan hadapan selari dengan Konvensyen Antarabangsa mengenai pengiktirafan hak komuniti terhadap sumber biologi dan pengetahuan tradisional. Beliau berkata demikian dalam majlis menandatangani perjanjian perkongsian faedah Adinosara di Kampung Semedang pada Sabtu. Projek Adinosara dan menandatangani perjanjian perkongsian faedah dilakukan di antara pihak Pusat Biodiversiti Sarawak SBC dengan penduduk di Kampung Semedang dan juga Rumah Simon Lubuk Antu. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Jaul Samion berkata bagi tujuan pelindungan harta intelek, minyak parti Adinosma telah didaftarkan cap dagangan Adinosara dan petunjuk geografi sebagai Sarawak Adinosma. Jelas beliau, perjanjian perkongsian faedah tersebut juga merupakan langkah pertama ke arah mengkomersialkan sumber ahli untuk menjana pendapatan tambahan komuniti luar bandar serta meningkatkan taraf hidup mereka. Selanjutnya pula, dalam usaha melahirkan kanak-kanak yang berkualiti, program Bersih Awal, Bersih Akhir Baba masih diteruskan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, program tersebut adalah bagi memupuk nilai-nilai murni dan amalan penjagaan kebersihan diri serta persekitaran di tadika dan taska. Jelasnya, program Sarawak Preschool Kid Got Talent SPKGT juga masih diteruskan dengan penyertaan melalui rakaman video. Beliau berkata demikian semasa sambutan Hari Kanak-kanak dan Hari Taska Sarawak di Rumah Kanak-kanak Toh Puan Hajah Norkiah pada Sabtu. Manakala di Bintulu pula, Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli berkata, golongan belia di bahagian berkenaan turut memiliki bakat dan kemahiran yang mampu dipertengahkan ke peringkat lebih tinggi. Jelas beliau mereka boleh menyertai program berkaitan dengan tahap yang lebih profesional dan mewakili negeri di peringkat kebangsaan.
Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian penutupan kursus asas jurulatih kecergasan Siri 4 bahagian Bintulu. Datuk Talib yang juga Adun Jepak menasihatkan peserta supaya menjadi seorang yang berintegriti. Di Simunjan, program gotong royong perdana mampu meningkatkan kesedaran kepada komuniti tentang kepentingan untuk menjaga kebersihan persekitaran di kawasan kampung. Adun Simunjan Auladris berkata, program seumpamanya juga boleh mewujudkan semangat kerjasama dalam melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan penglibatan semua pihak. Menurutnya, aktiviti berkenaan juga dapat memupuk perpaduan serta mengeratkan silaturahim dan semangat kerjasama di antara masyarakat setempat dengan agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO dan lain-lain pertubuhan. Beliau berkata demikian semasa program gotong royong perdana Kampung Sageng, Simunjan dengan tema Tiada Aedes, Tiada Denggi di Padang SK Sageng Simunjan pada Sabtu. Sekian edisi petang bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Amalkan penjarakan sosial dan pakai pelitup muka. Salam UKAS.